Ya. Baik, terima kasih kerana terus bersama kami dan satu lagi seperti kami janjikan awal tadi dari aspek pembangunan kerohanian, jasmani, fizikal, nama rakan muda merupakan satu yang sangat sinonim dalam kehidupan masyarakat kita dan bagaimana ini dikembangkan lagi dalam aspek inisiatif mencintai alam sekitar. Bersama kami pagi ini golongan belia yang sangat gah dalam bidang masing-masing. Kalau boleh kita perkenalkan tetamu kita di studio, Terence juga. Ada dua tetamu bersama beliau dan di sebelah saya adalah Encik Fazal Hakimun, Presiden Majlis Alumni Rakan Muda Malaysia. Terima kasih kerana sudi bersama kami juga kepada dua tetamu kita. Kita juga ingin ketahui lebih lanjut dari sebagai Fazal, dari seorang perspektif sebagai seorang Presiden Alumni Rakan Muda. Banyak evolusi yang telah pun dilalui oleh Rakan Muda dan apa perkembangan yang terkini boleh dikongsikan dengan warga masyarakat? Okey, apa yang boleh saya kongsikan di sini untuk perkembangan semasa program Rakan Muda di Kuala Lumpur di mana pada tanggal 19 dan 20 hari bulan Februari ini akan dilangsungkan program berkaitan dengan Rakan Muda bersempena dengan sambutan Jubli Emas Kuala Lumpur yang ke-50. Jadi kita terapkan pelbagai aktiviti bersama dengan DBKL. Di antaranya kita ada program berkaitan dengan cita alam dan juga program kecergasan. Kita ada Mr. Jubli Emas Kuala Lumpur. Jadi kepada warga Malaysia, kita terbuka kepada seluruh warga Malaysia yang ingin menyertai, boleh kita bersama dengan program-program yang kita anjurkan berkaitan dengan kecergasan. Dan kita turut bersama pada pagi ini dua orang ikon kecergasan yang berdaya saing yang kita akan bawa lebih maju ke depan dan juga bersama Terence dan juga di set ke sana. Nasib baik Terence yang temu ramah ikon kecergasan. Silakan Terence. Kalau saya flex macam mana pun memang tak boleh nak challenge daripada dua ni. Ni baru habis competition ni. Saya fahamkan. Jadi kita ada Azmeli dan juga Ashraf. Ashraf akan terangkan sedikit tentang workout yang boleh anda buat di rumah. Jadi Azmeli silakan. Okey, untuk first exercise Mili akan tunjuk simple exercise iaitu push up. So kalau kita buat kat rumah, kita tak perlukan any equipment. Kita perlukan kita boleh gunakan ruang kosong untuk perform exercise ni. So okey, Mili silakan tunjuk. Okey, ni push up yang biasalah, standard. Ni push up standard. Okey, kat sini kita boleh tengok. Okey, Mili buat 12 rep. Okey, kat sini terus. kita boleh tengok Mili perform exercise ni dengan betul-betul perfect form. Meaning kita boleh tengok back dia betul-betul straight, tak melengkung ke bawah dan tak tertonggek ke atas. Okey, second point is dia punya siku tuck in, tak ter-flare out. Okey, so ni adalah perfect form dengan range of motion yang cantik, turun habis ke bawah dan naik habis ke atas. Ashraf, ada kaedah yang lebih mudah untuk yang baru nak start yang gunakan lutut ke bawah tu itu boleh ke? Kalau orang tu tak larat untuk nak buat push up macam ni, ada variation lain juga. Kita boleh buat Knee push up. Knee push up. Ni push up ni jarang orang sado buat lah. Ni push up lebih mudah sebenarnya. Tapi untuk beginner lah. Sama je. Cuma knee kat floor. Instead of kita punya kaki ni. Okey, cantik Mili. Mungkin Mili dengan Ashraf boleh suruh Terence buat push-up challenge. Allah, memang kantoi lah kali ni. Kalau dulu push-up challenge tu lain, ni tengoklah. Lihat. Dia orang dah pergi 10 push-up, saya baru 2. Okey, seterusnya workout yang kedua, Ashraf. Okey, workout kedua kita akan buat squat. Okey. Kat rumah kita boleh buat bodyweight squat. Tak perlukan any equipment. So, bodyweight squat, kita kena pastikan back kita straight, neutral back, tak melengkung ke depan dan melengkung ke bawah. So, Mili akan performkan juga lagi satu exercise. Okey, silakan Mili. Ini adalah raja segala exercise, squat. Okey, kita boleh tengok Mili keep dia punya back betul-betul straight. Lepas tu range of motion satu lagi memang 90 degree.
Kita boleh tengok dia kaki dia 90 degree and then naik ke atas. Macam ni. Ini memang sangat penting sebenarnya dan selalu ditinggalkan. Everybody skips leg day at the gym. So Ashraf, kenapa penting buat squat? Squat ni adalah king of exercise. Kita bila buat squat ni dia compound exercise. It's not isolation. Okey, bahasa mudah compound dengan isolation exercise ni compound ni dia work multiple muscle lah. Bukan satu muscle je. Kalau contoh kita buat bicep curl kan. Ini isolation exercise. Kita just work satu muscle je dalam satu exercise. Kalau kita buat squat, kita work kita punya kaki, kita punya core, kita punya back. So inilah pentingnya. Okey, bicep pun boleh dikatakan compound workout kerana kita bukan saja workout kita punya bicep tapi kita punya ego sekali. Okey, Leah, kembali bersama Leah. Ada soalan. Sebab tadi you kata squat tu king of exercise kan? Yeah. Tapi ramai wanita yang takut nak buat squat sebab takut paha besar. Bagaimana persepsi ni? Betul ke tidak? Paha besar boleh kecil. Kalau kita exercise squat ni, kita akan build muscle. Kalau diet dengan betul, bila kita squat, kita akan build muscle dengan paha tu jadi lagi tone lah. Lemak kurang dengan naik lagi banyak muscle. Okey, so boleh wanita boleh buat squat. Okey. Okey, baik. Terima kasih Ashraf. Terima kasih Emily. Satu aspek kesihatan terutamanya dalam situasi sekarang ya, bila kita perlu memastikan kecergasan itu memberikan imuniti yang lebih baik. Tapi satu lagi aspek yang perlu kita pastikan ialah persekitaran yang bersih, kecintaan kepada alam sekitar. Bagaimana aspek ini didekati oleh rakan muda? Okey, macam rakan muda sekarang kita lebih menerapkan program berkaitan dengan kesedaran kepada alam sekitar. Persatuan Anak Muda di mana kita berkolaborasi dengan DBKL dan juga SW Corp serta Alam Flora. Kita melakukan pembersihan di kawasan Sungai Kelang dan juga kita turut bekerjasama dengan Rumah Titian Kasih di mana di Rumah Titian Kasih Kuala Lumpur berhampir dengan Istana Negara kita menjalankan satu projek pertanian secara kecil-kecilan di mana KBS turut membantu menurunkan sikit dana untuk menjalankan projek di kawasan itu. Jadi terdapat sekumpulan yang kita kumpulkan di kalangan rakan muda untuk melakukan aktiviti khidmat sosial di Rumah Titian Kasih dari semasa ke semasa. Jadi kita bukan sahaja kita bergotong royong melakukan aktiviti cinta alam di situ, di luar di persekitaran Kuala Lumpur, turut kita memberikan motivasi kepada anak-anak yang menetap di Rumah Titian Kasih, anak-anak asnaf dan sebagainya. Itu antara program yang berkaitan dengan cinta alam dan terdekat pun kita akan laksanakan pelbagai aktiviti yang memberikan impak pada anak-anak muda di sana. Fala, sebelum kita kembali semula kepada aspek kecergasan bersama Terence dan Mi dan juga Ashraf. Bagaimana pula dari segi aspek visi sukan negara? Sebab ini memang sebegitu sinonim sekali dengan rakan muda. Visi sukan negara merupakan satu dasar yang diwujudkan oleh KBS dan sekarang di bawah pentadbiran Ketua Pengarah yang barunya, Encik Azari. Alumni rakan muda membantu ataupun melaksanakan program dalam menuju visi sukan negara 8 tahun ke hadapan. Jadi apa yang kita laksanakan sekarang, anak-anak muda kita cuba bawa ke depan. Contohnya pada hari ini Zalia, dua orang anak muda ni yang sangat muda, umur 22 dan juga 25 tahun yang kita akan bawa ke depan. Diorang diberi pendedahan dari segi pengucapan awam, berkomunikasi dengan masyarakat untuk diorang boleh jadi seorang coach yang berdaya saing. Kita nak pada tahun ataupun 8 tahun yang ke masa hadapan 2030 lebih ramai lagi. Kita nak masyarakat Malaysia sihat, jadi kita kena bermula daripada sekarang. Jadi inisiatif saya melalui rakan muda dan saya juga berpengalaman dalam bidang pengacaraan ataupun sebagainya. Jadi saya perlu mendidik di kalangan rakan-rakan muda yang bawah ni untuk lebih maju ke depan. Jadi pelbagai program yang kita juga laksanakan bersempena dengan untuk membawa anak muda ke depan, kita ada program mentor protege, fit
rakan muda untuk kita menjadikan diorang ini sebagai coach yang berdaya saing. Persiapan mereka pula bagaimana, Terence? Mili, kita nak tanya sikit tentang fitness, kecergasan yang dianggap penting tapi ramai yang susah nak start. Jadi macam mana Mili boleh bermula dalam bidang kecergasan ni? Pertama sekali bagi saya semuanya bermula dengan minat. Kalau kita minat sesuatu tu kita akan buat dia, kan. Jadi target saya pun dalam bidang ni untuk melonjakkan diri saya ke peringkat seterusnya, mungkin peringkat antarabangsa. Tapi bukan mudah lah. Jadi ramai yang mungkin rasa kalau makan ubat ni dia terus jadi. Betul, ada yang kata macam tu tapi itu semua tak betul pun. Tak betul pun. Jadi usaha yang diperlukan Ashraf dan Mili, usaha yang berterusan tu berapa lama baru boleh sampai ke tahap macam ni? Ashraf, lebih kurang kita bagi estimate lah. Ashraf sendiri dah training untuk dalam bina badan ni 9 tahun. 9 tahun. Mili? Dan saya dah 5 tahun. Wow. Tengok, ini adalah bukan 5 tahun start and stop ya, macam kita yo-yo diet lah. Ini yo-yo diet, ini memang betul-betul diet. Betul-betul training. Jadi ia adalah satu usaha yang berterusan, namun kita perlu terapkan kepada orang ramai tentang minat dan juga usaha berterusan ni kerana lebih cergas, lebih sihat dan kita boleh melawan pelbagai jenis penyakit. Jadi mungkin Mili boleh berikan mesej kecergasan peribadi Mili kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia. So, mesej saya pada semua yang tengok ni, mulalah dari sekarang, jaga kesihatan, jaga pemakanan, nutrisi kita, apa yang kita masuk dalam badan kita, semua kita kena tahu. Dan kekal sihat lah. Mulakan dengan senaman. Ashraf, walaupun apa yang anda berdua lakukan mungkin adalah lebih ekstrim, ada mengukur apa yang masuk tu, berapa berat, berapa gram dan sebagainya. Namun untuk orang ramai, bagaimana mereka boleh bermula? Okey, bermula ni tak perlu nak terlampau detail lah. So, kita basically dari sekolah lagi dah belajar makanan seimbang. So, kalau kita refer dekat food pyramid tu, ikut guideline daripada situ pun dah boleh jaga diet dengan baik. Tak perlu terlampau detail berapa gram ni, tak perlu. So, kita ikut guide tu pun dah okey dah. Lihat macam mana? Berapa gram? Berat saya? Bukan berat. Makanan. Dia ukur berat makanan, bukan berat dia. Itu kena sembang belakang kamera. Nanti terkejut Ashraf dengan Mili dengar. Baik, Falak ya, dari apa yang mereka kongsikan, kita dapat lihat sistem sokongan di sekeliling itu. Sebab kadang-kadang ada di antara kita yang nak berubah, nak menjadi lebih sihat, tapi kadang-kadang bila sekeliling itu tidak menyokong, macam mereka ni berada dalam komuniti yang sama-sama menyokong satu sama lain. Bagaimana untuk menghasilkan golongan yang belia yang berimpak tinggi ini, kalau kita boleh katakan terma tersebut? Okey, kita lihat sekarang anak muda, diorang kita kena ikut apa yang diorang minat. Macam mana yang Mili dan juga Ashraf Malungga tadi, apa yang diorang lakukan ada atas dasar minat. Diorang minat pada kecergasan, tetapi apabila kita nampak, kita sebagai pentadbir program, sebenarnya yang saya laksanakan akhir bulan sudah, pertandingan badan cantik Mr. Rakan Muda di Selangor. Okey, saya lihat mereka ni boleh pergi jauh lagi. Jadi secara langsung kita latih dia untuk dalam komunikasi ataupun pelbagai aspek, dan kita bagi laluan dengan mudah ke hadapan. Kadang diorang ni takut ataupun tak diberi pendedahan. Jadi kepada mereka yang involved dengan bidang kecergasan ataupun cita alam, okey, saya mengalu-alukan semua untuk bersama dengan rakan muda di Kuala Lumpurnya untuk kita bawa lebih jauh lagi. Kalau you all minat apa, kita ada 7 gaya hidup rakan muda. Kita ada cinta alam, kita ada rekreasi, inovasi dan sebagainya. You all boleh involve, and then you berdasarkan minat, you fokus, and then kita capai apa matlamat yang untuk kita
pergi. Menarik Falak sebut tentang membina karakter mereka sebab ada potensi bagus, ada aset itu bagus, tetapi sebab kalau kita boleh gunakan terma kejohanan antarabangsa, bukan saja mereka menang, mereka perlu menjadi jurucakap untuk pasukan tersebut, kena pandai present, kena yakin dengan apa yang mereka lakukan, kena tarik crowd tersebut untuk menjadi pengikut mereka. Jadi apa juga bidang sekalipun, keterampilan dan persona itu penting. Bagaimana Falak lihat latihan yang diberikan kepada mereka? Okey, dari segi konsep latihan, kadang-kadang seorang tu walaupun tidak memiliki penampilan yang baik, jadi kita kena asah dari segi kelebihan yang lain. Mungkin dari segi pengucapan mereka, dari segi ilmu yang mereka perlu ada untuk disampaikan kepada masyarakat umum. Jadi itu yang perlu mereka kuasai. Okey, dan apabila mereka kuasai, secara tak langsung diorang akan boleh build up money. Okey, daripada ilmu kecergasan ni apabila disampaikan, dijemput oleh masyarakat umum untuk menyampaikan maklumat, secara tak langsung diorang boleh menjana pendapatan. Itu yang penting. Berdasarkan minat, diorang build up money. Itu yang penting. Dia bukan sekadar hobi yang boleh dibuang, diisi waktu senggang, waktu lapang, tapi dia boleh mengambil kesempatan untuk membina kewangan, lagi-lagi dalam situasi pandemik ini kan. Jadi itu yang penting. Dan bagaimana pula dari segi konsisten ataupun berterusan program dijalankan itu, bagaimana masyarakat ataupun golongan belia ini tidak terlepas daripada menjadi sebahagian daripada program yang dijalankan? Okey. Untuk makluman, rakan muda ada di seluruh Malaysia, bukan saja di Kuala Lumpur. Kita pun ada kelab-kelab rakan muda di parlimen di seluruh Malaysia. Jadi kalau orang di Johor sekalipun boleh sertai program-program yang dijalankan di kawasan daerah masing-masing, boleh berhubung dengan pejabat belia dan sukan daerah. Kita laksanakan program di skala kecil yang kita yang pejabat belia dan sukan dan KBS laksanakan. Jadi kita di peringkat komiti di Kuala Lumpur ini melaksanakan pelbagai acara khas untuk komiti warga Kuala Lumpur, dan kita akan bawa mereka ke hadapan lagi. Sedikit kata-kata semangat daripada dua ikon kecergasan kita pagi ini. Bukan sukan bina badan ataupun kecergasan ini bukan saja untuk lelaki tapi juga untuk wanita, kerana ramai wanita mungkin seperti yang Leha sebut tadi agak malu sebenarnya untuk masuk ke gym kadang-kadang. Jadi mesej daripada Ashraf kepada mereka. Okey, fitness ni kita boleh bawa ke mana-mana ya. Tak semestinya kita kena exercise dekat dalam gym. Kalau kita malu, kita boleh exercise kat padang, kat rumah. Tapi sekarang especially kat KL, dia ada dah keluar gym yang women section. Okey. So kat situ kalau perempuan malu, bolehlah pergi ke situ sebab dia dah isolated daripada lelaki dan perempuan. Ada juga jenama yang eksklusif untuk wanita, the whole gym only for the ladies. Millie, bagaimana pula dengan anda? Memang personal training ni juga merupakan sebahagian daripada kerjaya anda. Jadi bagaimana untuk para penonton Selamat Pagi Malaysia mencari anda di Instagram ataupun mana-mana media sosial untuk mendapat bantuan dan juga khidmat anda? Okey, untuk menghubungi saya melalui Instagram boleh tekan follow di IG Millysm, MIELLYSM. Dan Ashraf pula? Okey, saya semua orang boleh contact melalui Instagram saya, boleh search Ashraf Azman 11. Ini seperti yang dikatakan Falak tadi, juga membantu anak-anak muda ni dalam menjana pendapatan, dan selain daripada itu pesanan dan khidmat nasihat yang mereka tawarkan adalah berdasarkan apa yang mereka lakukan sendiri. Jadi ini hasilnya. Kalau diorang boleh sampai ke tahap ni, saya rasa 50% pun dah cukup lah untuk kita yang agak keterbelakang dalam kecergasan kita. Leha, macam mana? Banyak pesanan kepada kami pagi ini. Baik, Falak. Kalau kita lihatkan bagaimana testament kepada ataupun bukti kepada kerja keras mereka, dan ini yang dibawakan oleh alumni rakan muda. Bagaimana saranan yang boleh Falak berikan kepada mereka yang di luar sana dari segi bagaimana untuk bermula untuk mencari bakat satu-satu bidang yang mereka boleh telusuri, dan kedua
kedua, mengapa menjadi sebahagian pada rakan muda ini merupakan satu yang sangat bermanfaat? Okey, kepada warga Malaysia, khasnya mereka yang berusia 25 tahun ke bawah, 15 hingga 25 rakan muda. Okey, fokuskan apa yang anda minat, isi waktu lapang anda, waktu senggang anda, dan sertai program rakan muda. Dan jika anda lihat hari ini saya bawakan khas mereka Mili dan juga Ashraf untuk diberi pendedahan kepada masyarakat umum. Jadi apa yang boleh saya berikan di sini kepada anda semua rakan muda untuk fokus pada sesuatu aktiviti, dan anda boleh menjana pendapatan melalui apa yang anda minat, bukan sahaja melalui kecergasan dan juga cinta alam. Okey, jadi kita ada lagi pelbagai aspek. Contohnya macam inovasi, jika anda seorang itu pandai mengukir buah you all boleh fokus and then boleh menjana pendapatan daripada apa yang anda minat di situ. Ini mungkin apa yang saya buat, saya beri pendedahan adalah minat sebahagian daripada saya. Saya minat kecergasan, saya minat cinta alam, bertani semua. Okey, saya bawakan. Jadi dari semasa ke semasa dalam pelbagai aktiviti yang saya laksanakan di Kuala Lumpur ini, saya akan pelbagaikan lagi menjurus kepada 7 gaya hidup. Dan saya juga mengharapkan kepada seluruh rakyat Malaysia untuk menyertai aktiviti, dan kepada mereka yang ingin bekerjasama, berkolaborasi dengan rakan muda dan juga FTX bodybuilding ataupun FTX fitness, dialu-alukan, boleh berhubung dengan saya. Dan pelbagai, contohnya di Kaca TV terdapat pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan kecergasan kita akan laksanakan terdekat dan sepanjang tahun 2022 ini. Dalam seminit berbaki ini, Falak, apakah dengan mengetahui bagaimana untuk mengkomersialkan bakat dan minat ini membolehkan ibu bapa lebih menyokong hobi anak-anak mereka? Sebab kadang ibu bapa kata ini buat duit ke tidak? Jadi bagaimana dalam sedikit masa ini? Dulu ada satu contoh di mana peserta member tu calisthenics, diorang tak tahu hala tuju. Sampai diorang ditegur oleh ibu bapa mereka, you all buat apa, buang masa. Jadi bergayut saja, tapi diorang tak diberikan pendedahan dari segi maklumat kecergasan, sedangkan diorang boleh pergi jauh. Jadi itu sebab di kalangan mereka yang dengan kecergasan, saya nak mereka boleh pergi ke depan lagi, berdaya maju, berdaya saing. Ini yang kita nak rakan muda boleh menjadi satu platform ataupun membantu dalam mencapai visi sukan negara kita. Baik, untuk itu terima kasih Falak dan juga terima kasih Mili, terima kasih Ashraf kerana bersedia bersama kami pagi ini. Kita boleh sertai mereka di sana, Falak, ya. Saya rasa terus saja tarik nafas sebab berdiri di sana orang-orang yang sangat cergas. Apa aktiviti kita nak lakukan? Apa dia? Apa aktiviti yang kita lakukan bersama? Oh my gosh, tak tahulah nak squat ke, nak push-up ke. Falak, pilihlah mana-mana. Pilih, okey. Kita serahkan pada 2 atlet yang berbakat besar ni, macam mana? 5 push-up. 5 push-up? 5 je. Kita dah kesentuhkan masa kita buat 5. In a suit dah? Boleh ah? Okey, ready? Saya kita buat sekali ke? Okay, ready. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, duduk. Tapi belum boleh masuk Mr. Rakan Muda lagi, Terence. Kena training lama sikit. Wah, dah tumbuh rambut. Boleh join Mr. Jubilee Emas di BKL Kuala Lumpur pada 19 hari bulan Februari ini. Baik, dalam panggung anniversary Taman Bertani Perdana Kuala Lumpur. Ya, dan terima kasih kepada semua rakan muda yang hadir bersama kami pagi ini. Semoga mereka memberi inspirasi kepada anda untuk mulakan langkah kanan dalam dunia kecergasan. Baik, dan untuk itu sekian